Baik, kita nak ceritakan tentang satu jenama baharu Ikhlas yang ada menyediakan perkhidmatan korban dalam talian bagi memudahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah berkenaan untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dan memerlukan. Dan bersama kami di studio pagi ini merupakan Ketua Ikhlas, Ikhlas Kamarudin yang telah pun sebelum ini berkongsi inisiatif berkenaan membolehkan umat Islam untuk memenuhi kewajipan masing-masing dengan mudah dan lancar pada harga yang berpatutan menerusi ikhlas.com/kurban. Dan beliau juga berkata terdapat dua pakej agihan yang disediakan melalui perkhidmatan berkenaan, iaitu untuk komuniti luar negara dan juga untuk komuniti tempatan. Jadi kita nak tahu bagaimana agihan itu dijalankan. Kita nak terus bersama dua tetamu istimewa kita, bersama dengan Encik Ikhlas Kamarudin merupakan Ketua Ikhlas dan juga bersama Datuk Rosham Noor. Bukan saja menceritakan tentang dari sudut teknikal, tetapi bagaimana sambutan Hari Raya Aidiladha ini dapat kita raikan dalam normal baharu. Terima kasih kepada dua tetamu kita pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih bersama kami di Awani Pagi. Kita nak terus ceritakan, kita nak kongsikan kepada penonton kita tentang idea mewujudkan platform Ikhlas ini. Boleh Encik Ikhlas mulakan bagaimana bermulanya ataupun mendapat ilham untuk idea itu? Terima kasih Naila. Jadi ikhlas.com ini kami sebuah anak syarikat Asia.com. Ikhlas.com ini dilahirkan daripada observation kami di dalam market yang bahawa pemasaran Islam ni makin besar dan permintaan makin meningkat. Jadi permintaan ini kita mau menyediakan satu platform yang mudah dan juga dengan harga yang sesuai. Pada mulanya kami mau menjual umrah, tetapi kerana COVID-19 dan MCO dan PKP apa semua, kita tak boleh meneruskan. So daripada situ kami masuk ke keutamaan yang berbeza seperti sedekah dan juga kurban. So buat masa sekarang ni kami menjalankan servis kurban lah kepada orang-orang Islam di Malaysia. Saya nak pergi kepada Datuk Rosham Noor. Datuk Rosham Noor, kalau kita lihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh Datuk dalam memastikan bahawa platform ini berjaya untuk mencapai sasaran dan juga objektifnya, Datuk. Okey, terima kasih Hakim. Sebenarnya setiap manusia tu dia ada berkira-kira untuk menghadapi satu fasa yang baru, iaitu fasa yang akan datang. Jadi saya juga mencari-cari juga apakah ada platform yang saya boleh bersama. Saya rasa semua orang begitu juga, bukan hanya diri saya, artis-artis lain dan orang-orang biasa yang sesiapa saja mencari sesuatu di penghujung-penghujung kehidupannya. Dan saya ditemukan dengan ikhlas.com dan ini satu platform yang saya rasa cukup meyakinkan, kerana pemilihan untuk saya bersama dengan sesuatu platform untuk menjalankan kerja-kerja amal, saya harus memilih supaya ianya tidak memberikan bad impact kepada nama saya. Dan apabila saya melihat kepada ikhlas.com dan saya membuat kajian sedikit, ikhlas.com adalah datang daripada satu syarikat konglomerat yang besar, iaitu AirAsia, dan ini memberikan keyakinan kerana AirAsia telah lama berkhidmat kepada masyarakat Malaysia dan juga dunia. Dan dari segi networking yang ada pada ikhlas.com ini memberikan satu laluan yang mudah, yang boleh dipercayai bukan hanya pada diri saya tetapi pada sesiapa saja. Dan saya bermula bekerjasama dengan ikhlas.com apabila dipanggil semasa berlakunya serangan COVID-19 di mana untuk menjalankan sumbangan-sumbangan kepada mereka yang memerlukan semasa PKP. Dan di situlah saya dapat melihat, saya teruja sebenarnya apabila ikhlas.com mampu untuk meraih sumbangan daripada masyarakat Malaysia berjumlah sehingga 1.2 juta dalam masa sebulan lebih. Dan ini saya rasa satu platform yang boleh saya bekerjasama untuk mewar-warkan apa yang pihak ikhlas.com buat kepada masyarakat. Dan tiba masanya selepas sumbangan PKP dilaksanakan, tiba-tiba ikhlas.com menyuarakan untuk membuat korban pula. Dan bila saya melihat ianya agak berbeza dengan NGO lain, kerana mereka mempunyai sistem yang hebat, sistem yang padu, yang boleh memberikan keyakinan kepada sesiapa saja untuk meyakini bahawa ikhlas.com boleh melakukan banyak kerja termasuk korban untuk tahun ini, walaupun kali pertama dilakukan. Dan alhamdulillah kita lihat ikhlas.com mampu menyalurkan korbannya kepada 35 negara. Itu yang saya katakan tadi.
apabila satu jenama baru tetapi disokong oleh satu jenama yang telah hebat, maka walaupun tahun pertama Ikhlas.com mampu menerjah kepada 35 negara dan juga dalam negara kita secara keseluruhannya, kalau luar negara dah boleh, dalam negara apatah lagi, insya-Allah. Baik, nak cerita tentang ibadah korban ini, pastinya kita perlu sentuh konteks pandemik COVID-19 yang akan mengubah cara kita meraihkan dan cara kita menjalankan ibadah ini. Dan kita nak dengarkan daripada Encik Ikhlas, kalau boleh kongsikan kepada penonton kita bagaimana SOP ataupun pengoperasian yang dijalankan oleh Ikhlas ini boleh selaras dengan SOP yang telah pun ditetapkan dengan juga kelaziman baharu supaya dapat memastikan keselamatan mereka yang terlibat juga dapat terjaga, tetapi ibadah itu masih dapat diteruskan. Boleh Encik Ikhlas kongsikan dari sudut SOP? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas soalan tu. Jadi buat masa sekarang ni SOP telah diketatkan oleh Menteri Pertahanan. Jadi kami bekerjasama dengan pihak-pihak veterina. Jadi buat masa sekarang ni untuk melakukan korban itu tidak boleh melakukan di masjid ataupun di madrasah ataupun di tempat-tempat yang biasa dilakukan. Kita juga tak boleh berkumpul untuk hadir untuk korban itu walaupun dia sunnah. Jadi buat masa sekarang ni bila kita melakukan korban itu di tempat veterina, kita akan melakukan ibadah itu sekali dengan SOP yang ketat yang telah ditetapkan oleh veterina lah. Jadi SOP itu tak boleh ramai orang di dalam pusat penyembelihan itu, juga harus ada certain safety standard dan juga cleanliness standard lah. Jadi untuk SOP itu adalah SOP yang biasa ditetapkan oleh veterina. Cuma kita tak boleh melakukan di tempat-tempat yang biasa buat masa sekarang ni. Cuma boleh lakukan di tempat veterina sahaja. So kami juga akan hadir di tempat penyembelihan dan juga mengawaslah dan memantau cara penyembelihan, menyebut nama-nama orang-orang yang telah membeli korban bersama kami apa semua, insya-Allah. Baik, kita nak dengarkan daripada Datuk pula bercakap tentang kelaziman baharu. Sebelum ini saya ada baca laporan mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri buat Datuk Roshamno sendiri. Sangat berbeza. Sampaikan Datuk sendiri tak ada menziarah keluarga ataupun ibu sendiri kerana ingin menjaga keselamatan dan kesihatan ibu Datuk kerana melihat kepada pandemik COVID-19 yang berada pada kemuncaknya di negara kita pada masa itu. Jadi bagaimana pula sambutan Datuk Hari Raya Aidiladha pada Jumaat ini? Bagaimana dalam kelaziman baru ini? Okey, terima kasih Nala. Saya nak tambah sikit apa yang Cik Ikhlas cakap tadi tu. Dan kerja-kerja korban yang kita buat, penyembelihan tadi semua Cik Ikhlas dah cerita. Tapi kita juga kalau contohnya lah macam Naila contohnya nak buat seekor lembu korban. So nanti pihak Ikhlas korban ni dia akan hantar bahagian-bahagian tu semua ke rumah satu alamat. Jadi daripada alamat tu nanti terpulanglah pada tuan punyanya nak bagi pada siapa. Itu sampai kepada perkhidmatan yang macam tu pun pihak kami buat. Dan kalau yang lain-lain pun ada yang dia orang kata kita nak edarkan ke mana, kita akan hantar kepada asnaf apa semua. Dan kita pun ada masa lagi besok ya, kalau siapa-siapa nak, sebab sekarang semua online. Dalam negara kita satu bahagian kita bagi 750, kalau dekat luar negara RM300. Jadi ada masa lagi bolehlah. Okey, kembali balik kepada soalan Naila tadi. Sebenarnya kecoh jugalah hari tu, viral juga bila saya tahu poster kat rumah mak saya. banner mengatakan tahun ni kita raya sendiri-sendiri, kita phone call ataupun video call saja. Sebab bukan apa, mak saya ni umur dia dah hampir 80 tahun dan dia pun ada sakit orang tua. Jadi dalam keluarga ibu saya ni, ibu saya seorang je yang masih tinggal dan dia dah banyak anak, cucu, cicit, anak saudara, cicit apa semua dah ramai. Jadi kalau pagi-pagi kat rumah saya tu lebih kurang dalam 100 orang, 150 orang akan datang. Jadi bila menjadi ketakutan, bukan nak menyisihkan keluarga tapi menjadi ketakutan untuk menjaga kesihatan mak, ya. Jadi kita taruhlah benda tu, banner tu supaya faham. Jadi alhamdulillah semua orang faham. Ya. Dan tahun ni raya pun kita cuma boleh 20 orang aja. Jadi maknanya kami akan beraya bersama keluarga bergele-gele lah.
kita akan ikut SOP dan kita tengok sekarang peningkatan serangan COVID ni semakin meningkat dan ini perlu kita tengoklah sebab apa kita beruntung di negara kita ni kita cepat, kita hebat dan Allah bagikan peluang untuk kita dapat menangkis COVID-19 PKP itu terlalu awal. Tapi kalau kita tidak berjaga-jaga dengan SOP khasnya pada musim perayaan ini, saya rasa kita kemungkinan akan dilanda balik. Dan ini menjadi satu tanggungjawab kepada semua rakyat Malaysia bagaimana untuk membendung penularan COVID-19 ini. Sebab tu kita di ikhlas.com kita akur apa yang pihak kerajaan minta supaya acara-acara korban yang dilakukan mengikut SOP. Jadi kita mengikut SOP. Mungkin kalau orang lain dia mengatakan kenapa tak nilah tak ikut sunnah, tapi kita kena faham keadaan. Keadaan dan yang paling penting ialah kita nak buat korban. Tapi keadaan itu disahkan, diluluskan oleh pihak yang lebih mengetahui, khasnya pihak Jabatan Agama Islam Malaysia. Mereka lebih mengetahui dan mereka nakkan kita ikut SOP. Dan bukannya bila ada perkara yang macam ni, masyarakat Malaysia khasnya masih tidak boleh buat korban. Boleh buat korban kerana pihak ikhlas.com akan menguruskan segala-galanya. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga saya nak pergi kepada Encik Ikhlas. Adakah rakan-rakan bilik kawalan kita boleh berhenti rehat dulu seketika ke atau bagaimana? Okey, baiklah, kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Baik, kita nak teruskan perbincangan kita pagi ini berhubung dengan sambutan Hari Raya Aidiladha yang pastinya amat berbeza seperti mana kita sambut Hari Raya Aidilfitri sebelum ini dalam suasana normal baharu melihat kepada pandemik COVID-19 yang melanda negara. Dan untuk itu kita bersama dengan dua tetamu istimewa pagi ini bersama dengan Encik Ikhlas Kamaruddin merupakan Ketua Ikhlas dan juga bersama Datuk Rosham Nor ceritakan tentang inisiatif apa langkah yang dijalankan oleh platform Ikhlas ini berikutan dan juga menetapi kepada normal ataupun kelaziman baharu berikutan dengan pandemik COVID-19 tadi. Kita dah dengarkan tentang apa SOP yang telah pun ditetapkan, tapi kita nak dengarkan pula tentang inisiatif yang dijalankan untuk menunaikan ibadah korban ini dan sampaikan agihan itu ke luar negara. Boleh ceritakan lebih terperinci apa negara yang terlibat dan bagaimana proses pengagihan itu, bagaimana pemilihan atau kriteria itu ditentukan? Boleh Encik Ikhlas kongsikan? Terima kasih Naila. Jadi kami buat masa sekarang ni membahagikan ataupun mendistribute kepada 35 buah negara. 35 buah negara yang berkenaan ini kebanyakannya negara-negara yang melalui darurat ataupun peperangan ataupun kemiskinan yang sangat besar. Jadi contoh-contoh negara yang kami memberikan adalah seperti Palestin, Yaman, di Kemboja. Ada juga negara-negara yang berada di dalam ASEAN seperti Indonesia, Thailand, Filipina, di benua Afrika. Jadi proses kami memilih negara itu adalah daripada atas dasar keperluan lah. Dan juga untuk kami memahami dengan lebih lagi siapa yang betul-betul memerlukan, kami bekerjasama dengan wakil-wakil di dalam negara-negara ini. Wakil-wakil dalam negara ini akan melalui satu proses screening lah oleh kami. Jadi mereka ni biasanya organisasi-organisasi yang telah melakukan korban selama 10 tahun. Jadi mereka yang akan memilih siapa yang memerlukan. Contohnya di Afrika itu kebanyakan orangnya makan daging cuma sekali setahun. Jadi buat masa sekarang ni untuk PKP kami tak dapat menghadir di sana bersama mereka. Tapi kalau lihat masa tahun-tahun yang lepas bersama kita punya partner-partner yang melakukan korban di sana, barisan untuk beratur itu untuk mendapatkan daging kurban itu sangat panjang sampai berebut-rebut sampai pagar pun jatuh-jatuh sampai bergaduh-gaduh semua. Jadi tempat-tempat ni untuk memilih tu kita memang memilih dengan cara yang baik dan kita memilih rakan organisasi dengan baik jugalah, insya-Allah. Datuk Rosham Nor, sebagai seorang selebriti, usahawan tempatan dan juga sebagai seorang gangster dalam keadaan gangster. Jadi saya nak tanya Datuk Rosham, sekarang ni
krisis COVID-19 ini menyebabkan ramai orang rakyat kita sendiri pun dalam keadaan yang begitu susah, hilang kerja dekat 800,000 orang dan yang menghadapi ketidaktentuan. Mereka ni begitu takut untuk berbelanja dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mencari keikhlasan seperti nama Encik Ikhlas, bagaimana nak cari keikhlasan dalam diri kita untuk kita sumbangkan melalui platform yang diwujudkan oleh Ikhlas ini, Datuk? Sesuatu yang berlaku tu mesti ada hikmah yang paling besar. Mungkin COVID-19, pandemik yang menyerang di alaf ini ada satu hikmah. Dan kita jangan mengambilnya sebagai satu bencana saja. Bencana betul, tetapi apakah hikmah di sebalik bencana tu? Itu yang harus kita fikirkan. Kerana apakah new norm itu? Sebenarnya bermulalah tamadun yang baru, era yang baru, perniagaan yang baru, kerja yang baru, dan kita kena mengambil perkara ini. Kalau keikhlasan, takut berbelanja, tapi kita kena faham ada 4 perkara yang tak boleh kita elak dalam kehidupan kita: hidup, mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Bercakap pasal rezeki datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita yakin bahawa setiap apa yang kita lakukan, contohnya lah kita buat korban untuk asnaf, kan, tidak akan terluak walaupun sedikit daripada harta engkau, malah aku tambahkan lagi. Itu firman Allah, bukan cakap saya, kan. Jadi kalau kita bersedekah contohnya, kan, jadi maknanya kita kena ada keyakinan, kerana ini adalah satu sistem yang amat hebat yang ada pada orang Islam khasnya, iaitu sistem kewangan yang ditakbirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa janji Allah, kalau kita percaya pada Allah, kita percaya pada kalam dia, jadi maknanya apa yang Allah kata itu tidak pernah bohong. Jadi kita pegang itu sekuat-kuat kerana keyakinan kita, dan kita berbelanja untuk menambah ekonomi kita. Jadi banyak orang dia kata, bila jadi kena buang kerja, kena begini, mereka kata, tak boleh berbelanja, kita kena berjimat. Betul. Tetapi berjimat ni dengan tak ada kerja, sampai bila kita boleh berjimat? Tetapi apa yang saya katakan tadi, kalau kita mempunyai kepandaian menggunakan sistem kewangan Allah Subhanahu Wa Taala tadi tu, kita infakkan duit kita, kita zakatkan duit kita contohnya. Jadi firman Allah dalam Al-Quran lagi, bayarlah zakat contohnya, ibarat mencampak sebiji benih tumbuh sepohon pokok, ada 7 cabang pada setiap pohon. Maknanya kita bagi satu, Allah bagi 700 kali ganda. Kan? Bayarlah zakat, aku akan sucikan jiwa engkau, aku akan sucikan harta engkau. Maka kan itu memudahkan kita. Jadi kita ambil apa yang berlaku ni itibar untuk kita berfikir kembali kepada fitrah Allah, bahawa hanya jalan yang Allah sediakan untuk kita itu adalah jalan yang paling mudah. Manusia boleh cipta berbagai jalan, berbagai cara untuk menjadikan ekonomi bagus, itu bagus. Tapi sebenarnya dalam semua tu dah ada dalam Al-Quran. Dan itu juga yang pihak saya suka dengan pihak ikhlas.com, kerana selepas korban, kalau masa PKP kita membuat sumbangan, dan sekarang kita buat korban, dan selepas ini sesiapa saja yang bersama dengan keluarga ikhlas.com, mereka juga akan dapat banyak ganjaran-ganjaran, kerana kalau mereka berkorban dengan ikhlas.com, mereka akan dapat poin untuk mereka tebus balik di masa akan datang. Dan selepas ini ikhlas.com ada rangkaian strategi yang lebih besar yang mengajak rakyat Malaysia khasnya untuk bersama-sama dengan ikhlas.com untuk membuat banyak benda lagi. Tapi kita tak boleh nak bagi tahu sekarang, tetapi benda-benda yang amat hebat akan berlaku. Ya, aspek keyakinan yang Datuk sentuh tadi amat penting. Kita nak dengarkan daripada pihak Encik Ikhlas pula, bagaimana masyarakat boleh meyakini ibadah korban yang mereka amanahkan itu kepada pihak-pihak seperti Ikhlas sendiri melaksanakannya, terutamanya melihat kepada korban yang dilaksanakan di luar negara. Bagaimana pemantauan proses itu? Bagaimana masyarakat boleh yakin dengan proses itu? Terima kasih. Jadi buat masa sekarang ni, seperti saya beritahu tadilah, kami bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang penuh dengan pengalaman di negara-negara tersebut. Jadi mereka biasanya akan hantar kami report, dan kami juga bekerjasama dengan pegawai syariah di sana. Jadi pegawai syariah di sana yang akan memantau dan memeriksa orang-orang yang melakukan korban ini untuk kami. Mereka telah menjalankan SOP dengan cara yang betul. Kami juga menyediakan sertifikat apabila korban itu sudah dilakukan kepada siapa-siapa yang menempah korban bersama kami. Jadi di situ kami juga menawarkan big loyalty points, dan juga kami memberikan pengesahan lah bahawa korban itu telah ditempah oleh pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sedikit saya nak cerita pasal korban ni. Kami
meluaskan 35 negara ini dan juga memberikan harga yang sangat sesuai lah untuk mereka yang mau membuat korban di international dan juga di lokal. Kami juga menawarkan hantaran ke rumah terus juga. Jadi kalau nak buat korban lokal, boleh buat korban lokal, beli seekor lembu dan boleh letak address terus dapat ke rumah ataupun boleh melakukan korban asnaf juga. Encik Ikhlas, secara ringkas di mana orang nak pastikan bahawa mereka boleh reach platform Ikhlas ni secara ringkas? Secara ringkas boleh melayari di ikhlas.com ataupun kalau mau tepat lagi ikhlas.com/korban. Okey, baiklah, terima kasih banyak kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Ikhlas Kamarudin, Ketua Ikhlas, dan juga Datuk Rosyamno, selebriti dan juga usahawan tempatan yang menyokong platform Ikhlas ini, dan kepada anda di luar sana yang merasakan ingin membantu golongan asnaf di luar sana yang terkesan dengan banyak perkara bukan saja mengenai pandemik COVID-19, anda boleh reach kepada platform Ikhlas ini untuk membantu mereka. Dan saya rasa itu saja daripada Awani Pagi daripada saya dan juga Naila. Sekian daripada kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera.